Salah pentas sikit. Salah ya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-183 dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu puasa sebagaimana difardukan kepada mereka yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan dengan puasa itu kamu beroleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Pengurusi Syurah Ad-Diniyah dan merangkap dalam masa yang sama Pengurusi Pusat Tahfiz Ad-Diniyah serta seluruh jawatankuasa pengurusan dan pengikmaran kedua-dua entiti yang banyak memberikan sumbangan besar kepada Islam dan ummah kawasan sini. Yang dimuliakan Tuan Imam yang memimpin solat berjemaah kita sebentar tadi, para jemaah sekian, juga para jemaah muslimin dan muslimah termasuk anak-anak tahfiz ad-diniyah, dan mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah taala, pada fizikal, pada jasad, yang membawa kepada kesihatan rohani, kesihatan jiwa yang terbaik, khasnya dikala kita sedang mengharungi cabaran Ramadan, mengejar segala yang apa yang Allah janjikan kepada kita dalam Ramadan. Mudah-mudahan dengan kesihatan jiwa kita tercapailah segala impian besar yang Allah harapkan kita capai sepanjang Ramadan ini insya-Allah taala. Muslimin dan muslimat sekalian jemaah sekalian, alhamdulillah kita berada pada hari yang ke-16 pada hari ini, baru mula maghrib tadi, dan kita telah pun melewati separuh daripada Ramadan kita. Kita berada pada 10 kedua Ramadan, fasa di mana Allah Taala menjanjikan kepada kita keampunan terhadap dosa-dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut, Nabi kata apa? Awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. 10 pertama Ramadan itu fasa di mana kita mengecap nikmat rahmat Allah Taala kepada kita yang berpuasa, dan 10 kedua kita mengecap kelebihan nikmat Allah maafkan kita. Kita banyak dosa, Allah maafkan kita. Dan jemaah sekalian, 10 akhir Ramadan wa akhiruhu itqun minan nar. 10 akhir Ramadan jaminan Allah kepada kita
bahawa kita akan bebas daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada kita jemaah sekalian. Namun jaminan kita kepada diri sendiri tak sama dengan jaminan Allah. Sebab itu jemaah sekalian, ni mula start bercakap. Dengar macam marah tapi tak marah. Muhasabah. Mana-mana pergi pun jemaah sekalian sama aja. Senarionya tak ramai yang mengejar kelebihan yang Allah janjikan. Patutnya jemaah sekalian 10/2 itu di mana saat Allah janjikan keampunan, kemaafan kepada dosa kita, kita lebih dekat dengan Allah. Tapi kita makin jauh daripada Allah. Pembuktiannya lihat kepada sekitar kita. Kita tak ramai di rumah Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun lepas ramai yang marah sebab PKP bermula kan. Nak solat tak boleh. Ada orang buat perbandingan. 2020 jemaah sekalian, imam kat depan, Bilal 2 marhalah di belakang. Jauh jarak dia. 20-20. 20-21 lebih dekat, tak ramai juga. 20-22 jemaah sekalian dah rapat dah. Tak adalah jarak-jarak lagi dah. Tapi lebih tak ramai juga jemaah sekalian. Sama je keadaan. Ini senario biasa saya tengok jemaah sekalian sebab saya hampir setiap hari keluar untuk menyampaikan tazkirah Ramadan. Suatu kenyataan yang kita rasa sedih bahawa kita di akhir zaman ini sukar menguruskan diri kita untuk mencapai kelebihan yang Allah janjikan dalam Ramadan. Akhirnya jemaah sekalian, kita saling tak tumpah mereka yang bukan tuan-tuan lah. Kita tu maksudnya umum jemaah sekalian. Jangan pandang saya, ustaz kata kat aku ke. Bukan begitu jemaah sekalian. Kita bercakap umum. Bahawa umum orang yang berpuasa tidak mencapai tahap piawaian KPI puasa yang Allah nak. Tadi saya sebut dah sebahagian. Keampunan Allah, jaminan pembebasan api neraka Allah. Kita tak akan capai tahap itu kalau kita berpuasa tapi sekadar mengikut acuan kita, sistem kita, kehendak kita. Kita puasa nak apa? Ini yang salah jemaah sekalian. Kita patutnya berpuasa, kita nak mencapai apa yang Allah nak daripada kita, bukan apa yang kita nak. Kalau kita nak jemaah sekalian, kita puasa sebab apa? Sebab nak raya. Itu puasa kita. Jadi kalau kita tanya diri kita, apa Allah nak, kita kena mengaji. Belajar apa yang Allah nak daripada kita. Naknya Allah itu bukan Allah berkehendak, tapi Allah nak memuliakan kita dengan sebab dia berikan kita tempoh hayat sempat masuk Ramadan. Masuk Ramadan ada kelebihan yang mengiringi kita dalam Ramadan. Kalau tak, jemaah sekalian, kita macam orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala tapi berpuasa. Jemaah sekalian pernah dengar tak nama seorang, pada saya insan hebat lah di Malaysia kita. Hebat tapi tak beriman lah. Hebat cara dia sebagai manusia. Profesor Madya Dr. So Winci. Pernah dengar Haji Alim nama ni? Dia bukan lawyer je. Pernah dengar nama ni jemaah sekalian? Ini artis dulu-dululah. Zaman jahiliah dulu dia artis. Lah ni pun jahiliah juga, tak beriman lagi. Ni Profesor Madya. Lan kenalan. Kenal. Bagus. Terima kasih ada kawan malam ni yang kenal. Tempat lain saya pergi bercakap semua orang tak kenal. Dia orang kenal ulama aja jemaah sekalian. Risau saya. Aku seorang kenal artis, yang lain tak kenal artis. Kenapa ni? Rasa malu juga. Nak bercakap jemaah sekalian, cari maklumat. Profesor Madya Dr. So Winci jemaah sekalian, dia ni sekarang dah ada 3 PhD. Impian besar dia nak dapat 8 PhD. Gila jemaah sekalian. Manusia ni gila je kadang-kadang ni. Tapi gila baik okey lah. Okey, tak ada masalah. Dah 3 PhD tau. Itu dia dapat Profesor Madya tu, sekarang berkhidmat di sebuah IPT di Malaysia. Last PhD dia dekat Sepanyol. Bidang apa saya tak ingat lah. Ini dahsyat jemaah sekalian. Dia bekas, maaf perempuan ya, beliau bekas Ratu Cantik Malaysia, Miss World Malaysia. Tu dia zaman jahiliah dulu. Lah ni pun jahiliah juga. Jemaah sekalian, saya nak sebutnya apa dia? Profesor Madya Dr. So Winci ni tahun ni 2022 merupakan tahun ke-11 beliau puasa penuh, tak tinggal. Tu dia. Puan-puan pun tak boleh buat macam tu. Puasa penuh. Pasal apa? Puan-puan tinggal. Ada sebab kena tinggal. Dia tak tinggal pasal apa? Dia mana ada hukum hakam. Dia belasah aja, dia puasa aja. Dia ambil kelebihan puasa aja mak sekalian. Saya baca ikut media sosial lah, baca ikut internet. Memang ceritanya panjang. Bagaimana beliau menikmati puasa Ramadan. Masya Allah, hebat jemaah sekalian. Maknanya manusia ni kalau mengkaji, berfikir tentang puasa akan dapat mencari kelebihan dan mengamalkan, menikmati kelebihan puasa tu. Ini belum kira soal yang Allah Ta'ala sebut.
La'allakum tattaqun tak ada pertimbangan bagi dia. Dia nampak puasa je. Apa dia pagi sahur, petang maghrib buka puasa. Dia sahur pukul apa tu urusan dia lah. Dia kalau ada subuh apa pun, dia suruh rinci. Agama mungkin Buddha, mungkin Kristian. Wallahu ta'ala wa'alam. Dan beliau bersambut dengan seorang rakan beliau, artis juga seorang jemaah sekalian, lelaki. Elwin Chong. Artis bernama Elwin Chong. Sama dengan dia juga. Sama-sama mengejar kelebihan puasa Ramadan. Pakak-pakak puasa belaka. Elwin Chong siap bagi warning, amaran. Saya beri amaran, nasihat sahabat-sahabat saya yang beragama Islam, yang puasa tu, tolong jangan tinggal solat waktu berpuasa. Dia tak solat pun, dia Elwin Chong solat buat apa? Bahawanya jemaah sekalian, saya nak sebut, berpuasa ni perkara yang sangat-sangat baik. Luar biasa. Marilah manusia mana pun, kalau dia faham puasa, dia akan nikmati puasa. Tapi kita bukan bincang pasal nikmati puasa secara manusiawi. Kita nak menikmati puasa secara Rabbani, secara ketuhanan. Sebab bila macam itu, secara Rabbani tadi ada pada puasa kita, barulah kita dapat mencapai KPI puasa yang Allah kehendaki. Kalau tak, ikut cara kita je lah. Dah sebut tadi, puasa sebab nak raya. Bila sebut, dah habis paruh Ramadan, seronok, menghitung hari, tak lama lagi nak raya dah. Yang bisnes, cara bisnes, sibuk nak siapkan lansir, tempahan lansir, tempahan baju kurung dan sebagainya, tempahan kuih-muih. Tak salah, please silalah berniaga, tak ada masalah. Tapi saya nak sebutkan bahawa jangan diambil yang itu sampai mengesampingkan soal ibadah dalam Ramadan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jemaah muslimin dan muslimat sekalian, bila kita kaji perkara sedemikian, kita akan berjumpa dengan suatu keadaan yang kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahawa manusia yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala, yang pada mereka ditaklifkan puasa Ramadan sebulan ini, tetapi gagal mencapai piawaian puasa, gagal membawa nilai kerohanian dalam puasa mereka, ketuhanan dalam puasa mereka, sebab mereka gagal menguruskan jiwa mereka yang diselimuti oleh sifat-sifat yang keji yang sepatutnya terungkai dalam Ramadan tapi kekal bersama mereka. Jadi kata Imam Ghazali jemaah sekalian, bahawa ada di sana 4 sifat jiwa manusia yang membawa kepada pelbagai perilaku yang tak baik. Harapannya puasa ni boleh terungkai, tapi maaf sebut jemaah sekalian, ramai yang tak mampu buat demikian. 4 sifat ni jemaah sekalian, yang pertama ialah kata Imam Ghazali sifat rububiyah. Yang kedua sifat syaitaniyah. Yang ketiga sifat bahimiyah. Yang keempat sifat subu'iyah. Boleh jemaah sekalian? Tak tahu Ustaz, jarang dengar, tak apa, ulang balik. Pertama rububiyah, maksudnya ketuhanan. Kedua syaitaniyah, takkan tak tahu kot, syaitan lah, iblis. Ketiga bahimiyah, apa dia tu? Kebinatangan. Keempat subu'iyah, apa dia? Kebuasan, kenakalan. 4 ni yang menguasai diri manusia jemaah sekalian. Yang mana puasa yang Allah taklifkan kepada kita, fardukan kepada kita, sebenarnya untuk melunturkan 4 ni. Sebab apa jemaah sekalian? 4 ni bertahan dalam jiwa orang manusia ini sebab adanya penggeraknya, pendorongnya, iaitu iblis laknatullah. Ramadan iblis off duty, tak bekerja. Iblis dah balik kampung, dah raya dah. Sebulan ni dah balik kampung, kita je yang ada kat sini. Tu nak beritahu jemaah sekalian, kita dah patutnya ada kekuatan. Maka dengan kita puasa jemaah sekalian, sistem puasa tu pula ialah kita tak makan tak minum siang hari, daripada subuh sampai ke maghrib. Kata Imam Ghazali, perut yang lapar mendorong hati yang kenyang. Hati yang kenyang menjadi sebab kita ini beribadah dengan sempurna. Maka sebaliknya, kalau perut kenyang mendorong hati itu lapar. Hati yang lapar mendorong kita melakukan maksiat. Maka jemaah sekalian, Ramadan yang pertama tadi, perut lapar, hati kenyang. Hati kenyang kuat ibadah. Tapi kenapa tak ramai kat surau? Sebab ramai hati lapar. Pasal apa? Mereka dah kenyang. Kenyang macam mana? Buka puasa lebih pada had. Macam marah. Tak sungguh. Itu yang tak mampu. Tak mampu menggerakkan diri masing-masing mencapai KPI puasa.
Lepas tu tuan-tuan, ini senario. Awal Ramadan, ramai yang boleh ke rumah Allah. Lama-lama makin surut. Pasal apa jemaah sekalian? Sebab awal-awal tu mereka beralih, transisi daripada keadaan biasa kepada keadaan puasa. Mereka merasai lapar. Tapi kalau dah terbiasa, hari pertama, hari kedua dah belasah bazar Ramadan, akhirnya terbiasa macam tu, akhirnya tak rasa lapar. Kenyang manjang balik asal. Macam perangai Syakban, macam perangai Rejab. Akhirnya apa dapat daripada Ramadan? Tak dapat apa. Sepatutnya 10 Ramadan yang kedua ini lebih ramai di sini. Ini ketika mananya Allah menjanjikan keampunan. Besok 10 akhir lebih ramai lagi. Sebab masa itu jaminan pembebasan daripada neraka. Tapi sebaliknya berlaku. Sebab itu jemaah sekalian, saya sebutkan tadi bahawa 4 sifat itulah yang kita kena rungkai, kena runtuhkan, kena ketepikan, kena jauhkan daripada diri kita orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ringkaskan jemaah sekalian, masa kita 2 jam je, ada lagi sejam. Boleh ya? Macam nak angguk je, tak apalah. Okey. Biasa jemaah sekalian, biasa. Saya hari ni, sekarang ni tazkirah Ramadan ni, di depan tuan-tuan puan-puan ini merupakan tahun ke-17 saya tazkirah Ramadan surah Ad-Diniyah. Betul man? Arman mengesahkan. Tahun ke-17. Saya bermula tazkirah Ramadan di sini tahun 2005 jemaah sekalian. Sekarang 2022 je Alim tak 17 tahun. Sama je. Pemandangan yang sama, senario yang sama jemaah sekalian. Okey. Jadi saya dah sebut tadi jemaah sekalian, 4 sifat itu kita rangkumkan dalam pembahasan mudah kita. Apa dia kata para ulama? Rububiyah, ketuhanan. Sifat ketuhanan, sifat manusia yang mengambil sifat Tuhan. Itu namanya rububiyah. Manusia ni sepatutnya sifatnya insaniah, manusiawi. Tapi kenapa mengambil sifat rububiyah? Sifat ketuhanan, sifat Allah Ta'ala. Apa dia? Besar. Besar diri, agung. Allah Ta'ala. Berangkai kepada ujub dan sebagainya jemaah sekalian. Rasa bangga diri, ego, besar diri dia. Dalam bentuk yang sebenarnya layak cuma untuk Allah. Manusia tak layak jemaah sekalian. Bila begitu keadaan, kita ni sebenarnya perlu meruntuhkan perangai sedemikian, sifat sedemikian. Sebab Ramadan dengan puasa itu kita nak timbulkan, nak zahirkan manusiawi kita, kehambaan kita. Bukan nak kekal dengan ego kita dalam hal ibadah kepada Allah Ta'ala. Apa bukti yang contohnya jemaah sekalian? Sebagai contoh yang mudah-mudah, yang kita bertahan dengan sikap ego kita, sikap rasa kita ni bijak, kita pandai, tak nak mengaji, tak nak belajar, tak nak tanya orang dan sebagainya. Maksud jemaah sekalian, ini muhasabah. Jangan kata saya bercakap ni nak mengata, tidak jemaah sekalian, ini muhasabah. Ini sesi tazkirah Ramadan sebenarnya. Apa jemaah sekalian? Contoh saya ambil contoh mudah. Dalam Ramadan ini adanya solat sunat tarawih sekarang lah. Kita buat sistem di sini, 4 rakaat berhenti, tazkirah, sambung lagi 4 rakaat tarawih, sambung lagi 3 rakaat witir. Setengah tempat jemaah sekalian dia perhabis tu, macam semalam saya di Sungai Buaya. Habis semua dengan witir, habis dengan makmum dengan jemaah sekali. Yang tinggal saya dengan beberapa orang AJK je. Yang jenis tak larat nak bangun, penat, gout kan. Itu yang tinggal. Oh, nak nangis rasanya jemaah sekalian. Macam tu ada juga. Ada yang jenis buat lepas solat isyak pun ada. Tu champion. Lepas isyak, ustaz silakan tazkirah. Saya kata elok sangat. Dapat mikrofon, belasah lah. Isyak dah sudah, tarawih belum. Yang datang tu nak tarawih, menunggu, tunggu. Mana pula orang ni datang pada makhluk mana ni nak bagi ceramah ni. Orang nak tarawih. Apa cerita? Mikrofon kat mulut, bercakap je lah. Ada kat macam tu. Ada setengah tempat jemaah sekalian, dia kata apa? Ustaz, tazkirah Ramadan lepas maghrib. Saya kata Masya Allah. Sudah, jam. Saya masalah besar je masa lepas buka puasa memang lama ke tandas. Dia beri masa lepas maghrib tazkirah Ramadan. Saya mula pukul 8 lebih. Isyak kena berhenti. Macam-macam cara je mas nak pancing orang ni supaya mendengar tazkirah. Sini macam ni lah daripada dulu kita tak berubah. Jalim sama. Sebab apa tadi jemaah sekalian? Bahawa kita dalam tarawih, dalam ibadah Ramadan kita, saya perhatikan di mana-mana saja. Kita muhasabah jemaah sekalian. Ramai juga sebenarnya yang mengejar nak solat sunat tarawih, tetapi mereka tidak solat sunat ba'diyah isyak. Setuju jemaah sekalian? Ni muhasabah tak kira siapalah kita akur. Kalau silap perbetulkan. Nak mati besok ni. Sebab apa saya sebut begitu jemaah sekalian? Kita nak buang ego kita. Kadang tak nak tanya orang, tak nak mengaji.
Pakai faham kita dah berkurun lamanya faham yang salah. Tak boleh lagu tu. Biar betul. Tengok susun atur solat-solat sunat jemaah sekalian, tarawih tu nombor 9. Witir atas pada tarawih. Satu hal lagi tu. Sebut witir pasal tarawih. Lepas apa? Witir lebih pada tarawih. Kedudukan dia. Ramai juga yang lepas tarawih dia cabut lari. Lepas beri salam tarawih, calik pun cabut lepas sejadah lari lagi. Kenapa tak tarawih aja? Tak witir aja. Tak tahu, dia faham-faham sendiri. Pandai-pandai aja. Ini kita muhasabah. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata sesiapa yang dapat berjemaah dengan imam dalam Ramadan, Isyak, bersambung dengan tarawih, bersambung dengan witir, dan juga lengkapi dengan subuh pagi esok, dapat satu malam ibadah. Takkan tak nak? Kenapa berhenti pada witir? Oh, tak apalah, saya witir kat rumah. Janji ke? Boleh janji ke? Soalannya, boleh janji ke? Tu macam marah. Tapi sungguh tanya. Saya jemaah sekalian, Ramadan ni masalahnya sebab kita keluar daripada tempat yang kita berada hampir dengan Allah, kita lari tempat lain. Maaf sebut jemaah sekalian, kadang dia berhenti pada tarawih, tak buat witir, dia pergi mana? Kalau keluar tu pergi buat tadarus, lain cerita. Memang champion. Masalahnya pergi tempat lain. Kedai tom yam lah, apa semua, mengetih, mengopi semua di belakang. Macam-macam. Susah je mas kan. Allah minta 30 hari je dalam setahun bersama dengan dia, rapat-rapat dengan dia, tapi nak lari juga. Faham kan? Ini benda kita nak muhasabah. Jadi ini kata para ulama, antara gambaran sifat rububiyah tadi. Rasa hebat dia, tak nak belajar, tak nak tanya, tak nak ubah sikap dan sebagainya, akhirnya berterusan begitu. Rugilah. Maka dia sebut jemaah sekalian, sepatutnya lepas isyak berjemaah itu bangkit solat sunat ba'diyah isyak. Sangat-sangat besar nilai dia. Masya Allah. Itu satulah. Yang kedua jemaah sekalian, bab-bab solat ni juga ada setengah tempat saya perhati jemaah sekalian memang berlaku sungguh. Ramai sebenarnya pun yang maghrib tidak berjemaah. Kadang isyak pun di rumah lagi kalau rumah dekat dengan surau, tapi kejar nak berjemaah tarawih. Allah, lagi haru biru. Kenapa jadi macam tu? Salah tu sistem tu. Yang wajib tetap wajib, yang fardu tetap fardu, yang sunat tetap sunat. Yang tarawih tu ialah latihan saja untuk kekuatan ibadah solat yang lain. Sebab tu tarawih cuma Ramadan. Tarawih bulan Syawal orang kata gila. Tarawih Ramadan saja. Jadi kenapa kerja yang Ramadan saja konon-konon nampak hebat? Ia tetap juga sunat, tak berubah. Maka tarawih melatih kita untuk menikmati solat berjemaah. Kalau dah rasa nikmat, berjemaahlah maghrib, berjemaahlah isyak, berjemaahlah subuh. Selesailah urusan kita. Ini ceritanya jemaah sekalian, nak mencari kelebihan Ramadan. La'allakum tattaqun, jaminan hapus dosa, jaminan masuk syurga. Itu yang kita kena buat, bukan payah mana pun. Jadi rungkaikan rububiyah tadi, contoh jemaah sekalian. Apa lagi? Saya ringkaskan syaitaniyah, jiwa sifat kesyaitanan. Yang ni jemaah sekalian, dalam Ramadan kata Imam Ghazali lah, sifat syaitan paling besar ialah hasad, dengki, yang berangkai kemudian sifat yang lain. Apa lagi? Fitnah, apa lagi? Ngumpat dan sebagainya jemaah sekalian, yang berangkai daripada hasad, dengki, yang datang daripada sifat syaitaniyah. Jemaah sekalian, umumnya kita bila mana Ramadan kurang bercakap, kita lemah dan sebagainya, kita akan tak buat benda-benda macam tu. Tetapi maaf sebut jemaah sekalian, hari ini dengan media sosial di tangan kita, saya nak sebut jemaah sekalian, fitnah berleluasa, caci maki berleluasa, apa lagi umpat keji berleluasa dalam Ramadan pun. Sebab apa? Kita macam tidak ada halangan untuk berbuat demikian dengan media sosial. Maka syaitaniyah kekal subur dalam Ramadan. Rugi. Puasa tak? Puasa. Ini Nabi sebut, kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi illal jum'i wal atash. Ramai orang puasa tapi tak dapat apa-apa puasa mereka melainkan lapar dan dahaga. Ya macam tu. Lapar dapat, dahaga dapat, tapi tak ada. Jiwa roh puasa tak ada. Kekal dengan sifat rububiyah syaitaniyah. Maaf sebut jemaah sekalian. Itu berlaku. Yang ketiga apa tadi? Sifat bahimiyah, kebinatangan. Yang ni jemaah sekalian, maaf sebut juga sekali lagi, rujuk kepada pendapat Imam Ghazali, sifat kebinatangan dikata apa? Sifat gelojuh. Gelojuh.
mengejar dunia lebih daripada had. Mak sebut jemaah sekalian, dalam bab puasa Ramadan, gelojohnya ialah terbukti bila mana masing-masing mencari bekalan juadah buka puasa. Kan? Beli semahunya, makannya sikit, beli macam-macam, balik rumah tengok saja, kecil manis pun dia, gout pun dia, jantung masalah pun dia, apa lagi, nak makan tak boleh, beli banyak buat apa? Ini bahimiah, kebinatangan. Mata tu pandang semua nak, jiwa semua nak belaka, tapi tak boleh, akhirnya membazir. Itulah bahimiah. Faham jemaah sekalian? Kalau kita buat benda tu, mana kita tak ada apa manfaat Ramadan. Kekal dengan bahimiah, perangai kebinatangan. Gitu, tamak dan segalanya jemaah sekalian. Itu yang keempat. Yang ketiga, yang keempat kata Imam Ghazali apa dia? Subu'iyah, kenakalan, kebuasan. Sifat biasa manusia yang didorong oleh nafsu dan juga iblis. Nakal-nakal, buas-buas, kadang baik, kadang tak baik. Ini semua kena muhasabah jemaah sekalian. Maaf sebut ya, saya bercakap ni perkara ilmiah. Kita kena faham. Tak ada nak tegur, nak marah, nak sindir, tak. Cakap betul. Kita jemaah sekalian, kadang kita atur diri kita. Masuk Ramadan, azam nak berubah. Akhirnya Ramadan, maaf sebut jemaah sekalian, Ramadan tak merokok. Sebab apa? Semua tahu ni. Semua tahu tak baik, tak elok. Kau tak rokok pun terang-terang ada gambar jantung berlubang lah, orang mati semua dekat situ kan. Tahu belaka amaran kerajaan Malaysia, merokok membahayakan kesihatan. Tak isap rokok. Tapi nakal-nakal. Siang tidaklah, malam curi-curi, tapi berpada-pada. Sebab apa? Memang nak berubah. Ramadan je, masuk Syawal sekotak sehari juga. Macam mana jemaah sekalian? Bila kita nak dapat manfaat daripada Ramadan? Kalau inilah kitaran kita setiap tahun dengan Ramadan yang tidak ada perubahan. Maka kalau begitu jemaah sekalian, di manakah jawapan kita terhadap persoalan adakah kita akan dapat la'allakum tattaqun? Yang puasa yang telah sebut itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah nak bagi lesen, nak bagi anak kunci untuk buka pintu syurga Ar-Rayyan dengan cara yang tadi. Rungkaikan semua masalah. Dapat anak kunci tu, buka pintu Ar-Rayyan, masuk syurga. Tapi kalau tak buat semua tu, macam mana dapat takwa yang digelar sebagai anak kunci syurga? Susah nak dapat jemaah sekalian. Kalau tak dapat, maka puasa kita merupakan suatu kesia-siaan yang sangat besar. Sia-sialah jemaah sekalian. Maka maaf sebut, saling tak tumpah macam puasa Profesor Madya, Dr. Sewinci, Elwin Chong dan sebagainya. Gitulah akhirnya. Jadi kita nak muhasabah jemaah sekalian, biarlah puasa kita ni special. Mendapat yang sebaik-baiknya, bukan mengejar tradisi yang silap tanpa ilmu pengetahuan dan segalanya. Itu yang saya nak kongsi malam ini jemaah sekalian. Sekadar memberikan peringatan buat diri saya yang sering kali lupa, lalai, leka, jahil dan sebagainya, termasuk pada jemaah sekalian, agar kita ini terpimpin kepada suatu jalan hidup yang baik, yang sempurna, dan mengharapkan Ramadan kali ini jemaah sekalian menjadi Ramadan yang paling baik dalam hayat kita insya-Allah taala. Dengan andaian kalau kita dijemput kembali kepada Allah Ta'ala usai Ramadan kali ini, kita kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan yang cukup puas. Pasal apa? Kita dah bentuk diri kita menjadi hamba Allah yang sebenar dan jadi manusia sejati yang beriman kepada Allah SWT menerusi tarbiyah Ramadan yang sempurna ini insya-Allah. Wallahu ta'ala wa'alam. Masa 2 jam dah pun berakhir. Terima kasih pada semua yang sudi bersama-sama dengan saya untuk mendengar, memasang telinga, menengok dengan mata apa yang sepatutnya dapat. Mudah-mudahan tuan-tuan puan dapat insya-Allah taala. Saya ucapkan di akhirnya jemaah sekalian, selamat meneruskan ihya Ramadan, ibadat Ramadan sampai ke akhir. Mudah-mudahan kita semua mendapat apa jemaah sekalian, anak kunci syurga, takwa tu insya-Allah taala. Dan di akhir juga jemaah sekalian, saya mohon maaf anda bicara yang silap, kelemahan saya. Namun jika ada kebaikan, kembalikan ucapan syukur, terima kasih kepada Allah Ta'ala yang kirimkan ilmu kepada kita insya-Allah. Akhir sekali lagi jemaah sekalian, saya ucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Tak awal dah okey dah tu. Separuh Ramadan. Boleh insya-Allah. Sebab tak jumpa
Syawal tak jumpa tidak, wallahu ta'ala wa'alam. Mungkin juzuk kaedah baru jumpa kot. Jadi saya ucapkan selamat hari raya, maaf saya batin. InsyaAllah jumpa lagi pada kesempatan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala wa'alam. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.